Indonesia yang kembali untuk Sabah setelah sekali lagi tercedera, dan sudah pastinya beliau akan memberikan impak untuk Sabah, untuk tuan rumah. Jadi bagaimana dengan respon sudah pastinya untuk Kuala Lumpur City setelah kemasukan Sadir Ramdhani nanti. Sadir Ramdhani yang ada 6 gol dan 7 bantuan jaringan dalam saingan Liga untuk Sabah pada musim ini. Sememangnya kelipat beliau cukup dirindui untuk skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee ini, dan juga untuk peminat-peminat setia Sabah yang mahukan beliau untuk memberikan jaringan atau bantuan jaringan. Itu juga memberikan 1001 masalah untuk pertahanan lawan. Sumbangan 1 gol dan 1 bantuan jaringan ketika menang ke atas Kelantan United di Kota Baru. Pastinya diingati juga jika menyebut nama Sadir Ramdhani. Babak kedua dimulakan dan KL City terus saja ada gerakan awal. Romel Morales cuba untuk dicari dan perlu untuk berada dalam tahap kepekaan yang cukup tinggi Dominic Tan di awal babak. Bila Romel Morales cuba untuk memecah masuk ke kawasan Sabah. Gary. Kan permainan sentuhan pertama daripada si pemain licik Sadir Ramdhani. Terus saja melepaskan Ramon Machado. Tetapi di situ jugalah adanya Kevin Mendoza. Tetapi itu perkara, itu pembaruan yang boleh dilakukan oleh Sadir Ramdhani apabila beliau dibawa masuk di bahagian sayap. Hantaran ini baik, namun Kevin Mendoza sudah pun memerhatikan trajektori bola tersebut, terus datang melakukan tangkapan. Dipersalahkan Ryan Lambert. Tolakannya terhadap Gary Steven Robert. Daniel Ting. Sentuhan dari Kamal Azizi, sentuhan untuk memintas gunakan kaki belakangnya. Lambert terus saja memecut ialah Saravanan untuk menerima hantaran daripada Ryan Lambert. Hantaran ini baik mencari Romel Morales. Melonjak paling tinggi ialah Pak Tesu. Dan Sadir Ramdhani terus saja ditarik dan akan adanya satu amaran yang terakhir terhadap Declan Lambert yang juga akan terlepas aksi di Perak jika menerima kad kuning. Amaran terakhir yang diberikan oleh Suhaizi Shukri. Satu lagi kesalahan mungkin saja akan ada kad kuning terhadapnya. Ada pintasan pada hantaran cuba dilakukan oleh Ko Kwang Min. Zafri cuba masuk, Pak Tesu bagaikan satu dinding kebal di hadapannya. Pak Tesu meneruskan larian di hadapan. Menerima bola baik daripada Castaneda. Darren Lock berhadapan dengan Kamal Azizi, antaranya disekat. Pak Tesu. Wilkin akan berada di bawah sedikit. Itu juga dengan Daniel Ting. Sadil kehilangan imbangan pula bila menerima hantaran 1-2 daripada
Pak Tesu. Kasaran terhadap Avanzini. Telmo Castanheira. Dia juga antara yang bakal terlepas. Aksi seterusnya jika menerima kad daripada Soazi Shukri. Kita sudah pun mengetahui seorang yang bakal terlepas aksi berikutnya, Romel Morales. Menerima kad kuning pertama perlawanan. Declan Lambert. Morales cuba untuk dikejar Dominic Tan yang terus berlari ke kawasan hadapan. Kali Foko diberikan masalah, tiada kesalahan kata pengadil. Ramon mendapatkan Sadir Ramdhani. Ini peluang untuk Sabah, hantaran itu rendah, tetapi akan ada peluang kedua untuk Sadir Ramdhani. Bola untuk Castanheira, jatuh baik untuk Wilkin. Kerayaan buat tuan rumah. Segala yang berpunca dari rampasan di hadapan kawasan penalti. Dan Stuart Wilkin meletakkan tuan rumah di depan. Kesilapan membawa pada untuk Giancarlo Gallifuoco. Perhatikan sekali lagi, Ramdhani atau Sadir Ramdhani dengan dua hantaran kali ini lebih baik. Castanheira mendapatkan rakan di tengah. Stuart Wilkin yang melepaskan rembatan kaki kiri, yang menumpaskan Kevin Mendoza di penghujung jaring. Tiada peluang untuk penjaga gol, namun Sabah mengambil kesempatan daripada kesilapan pertahanan, dan Stuart Wilkin ada 6 jaringan dalam Liga Super musim ini, dan sememangnya sesuatu yang diidamkan oleh penyokong Sabah. Sambil pemain-pemain KL City masih lagi berdebat dengan Soazi Shukri tentang sepakan percuma yang tidak diberi setelah ada jatuhan terhadap Gallifuoco. Tetapi setelah 6 minit di babak kedua, tuan rumah mempunyai kelebihan. Kita menyaksikan pemain-pemain bangku simpanan Kuala Lumpur City kesemuanya sudah pun dipersiapkan. Morales tandukan, Zafri Yahya cuba mendapatkan Hakimi, Daniel Ting mengangkat ke udara, Matko Zirdum agak berisiko sentuhannya, Kamal Azizi membuka ke sebelah kanan namun terlalu kuat untuk Hakimi Azim. Ada sentuhan sekali lagi dari Castanheira, ingin melepaskan Ramon Machado, namun Matko Zirdum sempat untuk dapatkan bola itu ke belakang, tetapi Ramon dan juga Zirdum terus saja bertikam lidah setelah Ramon mendakwa ada kekasaran oleh pertahanan Croatia tersebut. Machado cuba mengambil kesempatan menunjukkan tanda 1-0 setelah pasukannya sudah pun berada di harapan. Matko Zirdum merupakan pemain terakhir yang hampir saja melakukan hadangan kepada tendangan Stuart Wilkin.
Tekanan dalam 5 minit pertama membuahkan hasil untuk anak-anak buah Dato' Ong Kim Swee. Tapi perjalanan masih lagi panjang di babak kedua. Dukan Morales, tapi bukanlah sentuhan yang dimaukan. Apa yang dimaukan oleh Sabah adalah untuk menggunakan kelebihan beraksi di tempat sendiri. Ini Sadir Ramdhani. Ramon mengantar ke sebelah kiri. Tandukan daripada Daniel Ting cuba dikejar oleh Castanheira. Adanya Kamal Azizi, main yang cukup boleh diberikan kepercayaan. Dan Hakimi mengantar terus untuk Rome Morales. Ada sentuhan, ada jatuhan. KL City maukan sepakan percuma, tetapi itu tidak dilayan oleh Sohazi Shukri. Begitu juga dengan Saleh Yaakob. Rome Morales hampir saja dilepaskan. Dominic Tan ada gerakannya agak berisiko, antaranya terlalu lemah. Dapat diambil oleh Morales. Advantage yang tidak diambil oleh KL City. Sepakan percuma setelah adanya kekasaran kepada Sadir Ramdhani. Datang terhadap Ryan Lambert. Tapi intensiti permainan sudah pastinya berubah setelah datangnya satu gol ini. Saravanan. Declan Lambert mengambil inisiatif. Kalifoko, siapanya yang memberikan jaringan pertama untuk Sabah pada malam ini. Avanzini, antaran terlalu kuat untuk mendapatkan Saravanan. Wilkin dikasari, tiada apa-apa kata pengadil, tetapi antaran sudah dapat disekat oleh Gary Steven Robert. Castanheira terus saja mengantar ke depan untuk Darren Lock. Ada Kamal Azizi bersama dengannya, cuba memotong ke dalam. Kamal Azizi melakukan tugas yang baik, tetapi Hakimi pula terlalu kuat sentuhannya dan membuatkan Telmo Castanheira mampu untuk datang. Declan Lambert 1-2, tetapi terlalu ke dalam. Saravanan tetap tidak berputus asa. Clearance jauh. Mendoza naik, agak berisiko. Ramon terus melakukan kejaran terhadap bola. Sentuhan Saravanan offside, beliau mengetahuinya. Oleh sebab itu beliau membiarkan saja bola itu bergolek. Pak Tesu, mampungan ini cantik, mendapatkan dadaan Ramon Machado. Kali ini Declan Lambert pula yang mengambil giliran untuk menjaganya. Ramon mendakwa ada tarikan terhadap dirinya. Vanzini agak berbahaya. Darren Lock ada betul-betul di tengkuknya. Zirdum, Ryan Lambert, Morales. Zirdum meneruskan lariannya. Ryan Lambert mengenai pengadil. Mainan tetap juga diteruskan. Avanzini, Morales. Satu sukitan menarik untuk mendapatkan Hakimi, memotong ke dalam, cantik Hakimi.
Kazim Rosli diselamatkan Rome Morales. Ada hadangan apabila Sabah menghantar kesemuanya di hadapan pintu gol untuk memastikan kelebihan itu tidak pudar dan hilang. Dan Sabah dan kelebihan tipis mereka terselamat. Hakimi masuk cukup baik melepasi Daniel Ting. Sentuhan juga, tetapi diselamatkan oleh Damian Lim dan kemudiannya datang Ko Kwang Min. Tetapi KL datang lagi. Declan Lambert, Morales! Segalanya menjadi setelah satu tekanan yang cukup baik oleh Kuala Lumpur City. Romel Morales, sang penyerang klinikal. Dan keadaan kembali seimbang di Likas. Rampasan daripada Zafri. Hantaran ini cukup berkualiti. Romel Morales datang di hadapan Pak Tesu untuk menerima hantaran dari Declan Lambert. Dan tandukan itu ke penghujung jaring. Tiada peluang untuk Damian Lim. Satu sama. Dan tiada yang mempunyai kelebihan tersebut. Romel Morales 8 untuk Liga Super musim ini. Letakkan dirinya selaku penjaring terbanyak dalam Liga untuk KL City secara bersendirian setelah memintas kapten pasukannya iaitu Paulo Josue yang tidak dapat diturunkan. Sambil Nazirul Naim Cik Hashim bakal dibawa masuk sebentar saja lagi. Dia seorang bek kiri. Tidak dipastikan jika beliau akan menggantikan tempat pemain baru saja melakukan bantuan gol hasil hantaran lintang yang cukup cantik. Declan Lambert. Sabah memerlukan sesuatu. Untuk kembali berada di harapan setelah Romel Morales membuatkan Sabah hanya bergembira 9 minit. 1 jam 1-1. Satu perlawanan yang cukup mendebarkan dalam aksi Liga Super Minggu 20. Daniel Ting mungkin dengan lontaran jauh lagi. Kali ini ke near post, adanya tandukan dan Darren Lock ada sentuhan. Sentuhan yang cukup vital, cukup penting untuk menafikan Darren Lock sekali lagi. Segalanya berpunca dari lontaran jauh tersebut. Ada sepakan penjuru pertama di babak kedua yang akan diambil oleh Sadil Ramdhani. Sadil mengantar tumpukan Mendoza dan kelebihan untuk penjaga gol sepakan percuma untuk pelawat. Kamal Azizi. Ada kesilapan dalam sentuhannya. Sadil terus saja merompak. Machado. Sadil untuk Telmo Castanheira. Hantaran ini baik ke far post. Terlalu jauh untuk Darren Lock juga. Dia akan memerlukan bantuan rakan-rakan untuk melakukan reset semula dalam pergerakan ini.
1-2 yang disekat oleh Saravanan. Kuala Lumpur City ada peluang untuk melancarkan gerakan balas. Zafri Yahya berhadapan dengan Dominic, cuba motong ke dalam. Zafri Yahya mengenai tiang. Segala-galanya berlaku di babak kedua. Dan Zafri Yahya hampir melengkapkan kebangkitan ini. Memotong ke dalam cukup cantik, memilih sudut hampir. Damien Lim tertewas tetapi tidak tiang gol. Tiang menjadi penghalang kebangkitan KL City. Terus saja mengalami kecederaan Zafri Yahya. Tidak dipastikan sejak daripada jaringan tadi, sebenarnya beliau sudah pun diberikan perhatian khusus oleh pasukan medik. Signal masih lagi bukanlah untuk melakukan pertukaran. Tiada signal terhadap Nenak Bacina untuk melakukan pertukaran tersebut. Sepakat penjuru setelah ada sentuhan tipis yang membuatkan bola itu sedikit melencong ke tiang gol. Ataupun lontaran ke dalam saja. Diambil oleh Declan Lambert. Bola baik mencari Saravanan. Hakimi cuba datang, Pak Tesu dengan tandukan. Sadil diberikan tekanan. Whistle di mulut tetapi tidak dibunyikan. Tandukan daripada Wilkin. Sadil Ramdhani, sentuhan pertamanya baik, gunakan kelajuannya. Berhadapan dengan Kamal Azizi. Cuba masuk persendirian. Jatuh buat Daniel Ting. Ada sentuhan di sasar akhir yang membuatkan bola itu datang tepat ke arah Kevin Mendoza. Bola itu membias untuk Daniel Ting. Namun tendangan kaki kanannya itu terbiasan kecil Matko Zirdum. Saravana merampas baik, tidak dipersalahkan. Zafri, dua pemain mengekorinya. Ke belakang untuk Declan Lambert, antaran baik cari Hakimi. Cuba untuk mengeluarkan kakinya, tapi tidak sampai untuk bola. Ryan Lambert yang melakukan antaran tersebut sebenarnya. Hakimi di posisi baik, antaran itu juga, tapi tidak dapat untuk melakukan sentuhan yang dimaukan oleh Hakimi Azim. Wilkin terus ke depan, Darren Lock menang tandukan. Bola jatuh untuk Ramon. Ramon Machado cuba merembat, tidak mengenai bolanya. Dan KL City boleh datang lagi. Morales. Declan Lambert meneruskan larian di sebelah kiri. Kamal Azizi. Morales masih lagi di kawasannya sendiri. Meninggalkan Saravanan di hadapan bersorangan. Declan Lambert dah maukan antaran tetapi tiada yang berada di kawasan penalti kecuali Hakimi. Ryan Lambert. Kamal Azizi. Antaran cuba mendapatkan Saravanan. Bola jatuh buat Zafri. Advantage untuk Sabah. Tetapi Castanera di lembah yang mana beliau tidak inginkan, kerana beliau dikepung oleh 3 pemain KL City. Gary Lock rampas baik Kalifoko.
Morales dilepaskan di sebelah kiri. Kali Foko cuba melakukan larian ke hadapan, dicek beliau meneruskan pergerakan tersebut sambil adanya pertukaran yang melibatkan Nazirul Naim, tetapi tidak dipastikan jika pertukaran itu sudah pun dilakukan ataupun masih lagi belum. Sudah pun diangkat nombor, tetapi lontaran sudah juga dilakukan. Declan Lambert masih lagi di atas padang. Mungkin saja untuk gerakan terakhirnya. Oh, rampasan daripada Sabah mula di tengah padang. Satu lambungan cuma mendapatkan Sadir Ramdhani, yang mendapatkan sentuhannya Sadir Ramdhani. Kevin Ray Mendoza leparkan dirinya di hadapan pintu gol. Cukup licik menyelitkan dirinya, namun Kevin Mendoza memastikan dirinya tidak digugat. Oh, Hakimi! Kebangkitan sempurna dan waktu yang terbaik untuk Hakimi membuka akaun 2023. Setelah mereka hampir dibolosi, Hakimi Azim Rosli dengan satu momen untuk The City Boys sekali lagi di tempat lawan. Cantik dari Zafri. Hakimi melakukannya secara bersendirian, masuk dan melepaskan satu tendangan penuh kualiti. Motong ke dalam dan kemudiannya mencari kaki kanan. Betul-betul setelah Sadir Ramdhani terlepas peluangnya. Dan satu rembatan deras ke siling jaring. Dan 2-1 Kuala Lumpur City daripada penyerang muda Hakimi Azim Rosli. Membalas kepercayaan Nenak Bacina. Dan barulah pertukaran itu dapat untuk dilakukan untuk menggantikan Declan Lambert. Dah ada sumbangan satu bantuan jaringan untuk tandukan penyamaan Romain Morales, sambil Sabah akan membawa masuk Gabriel Perez. Seorang pertahanan, perkara yang cukup menarik, tetapi mungkin saja pengalaman dan juga karakter selaku seorang ketua di bahagian pertahanan itu diperlukan daripada Gabriel Perez. Dari Dato' Ong Kim Sui akan masukkannya untuk mengambil tempat Telmo Castanheira. Jadi ini akan bermakna bahawa Patisu sememangnya akan berada di hadapan, walaupun Gabriel Perez akan naik terlebih dahulu untuk sepak mula ini. Tetapi apa yang kita tahu adalah komposisi dan juga formasi Sabah mungkin berubah setelah jaringan daripada Hakimi Azim. 11 minit perbezaan antara dua gol Kuala Lumpur City. Kebangkitan yang dijana dalam tempoh itu. Daniel Ting. Backheel tak menjadi. Adanya Avancini. Hakimi cuba melepaskan dirinya, sambil Farhan Roslan juga dibawa masuk oleh Dato' Ong Kim Sui. Beliau akan mengambil tempat Darren Lock. Memerlukan kelincahan di bahagian sayap.
Nah, itulah yang dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee, membawa masuk pemain yang sememangnya mempunyai kepantasan. Begitu juga Rizal Ghazali yang mungkin akan dibawa masuk sebentar saja lagi untuk Dominic Tan mungkin. Hakimi, Daniel Ting dipersalahkan. Tapi jika gantian Rizal Ghazali itu dilakukan, maka itu akan menjadi peluang terakhir Dato' Ong Kim Swee melakukan pertukaran. Ya, beliau juga ada perdebatan dengan pegawai keempat Izaini Ali. Jadi Rizal Ghazali mengambil tempat Dominic Tan. Menariknya, dua pemain di bahagian pertahanan yang dibawa masuk. Cuma bezanya ialah Rizal Ghazali lebih bersifat menyerang jika diperlukan untuk melakukan antaran-antaran berbahaya. Jadi tiada peluang untuk memasukkan pemain setia Amri Yahya ataupun Irfan Fazail juga berada di bangku simpanan sambil Hakimi Azim mengalami kecederaan. Nazirul Naim dan sepakan percuma. Nasirul ke Fapos, ada sentuhan yang hampir saja dapat dilakukan. Kalau Kalifoko ingin menjadi yang terpantas untuk sampai. Antara menarik lencongan ini. Ada Avanzini, ada juga Kalifoko. Sentuhan pertama dari Rizal. Sentuhan pertama juga Farhan. Perez, Gary, Farhan. 1-2 bersama dengan Ramon. Farhan meneruskan pergerakannya. Daniel Ting cuba untuk masuk ke dalam, tak berjaya untuk melepasi Sebastian Avanzini. Morales. Ya, ada Pak Tesu mengekori pergerakannya. Morales pencetus kepada kebangkitan dengan tandukan setelah 1 jam aksi. Tandukan Pak Tesu yang masih lagi berada di tempatnya, tetapi anda akan menyaksikan beliau yang akan naik ke atas jika Sabah memerlukannya untuk jaringan tambahan. Tolakkan tetapi advantage dimainkan untuk Ramon. Saravanan dipersalahkan ialah Zafri Yahya dan Hakimi. Nampak seolah-olah kecederaannya itu mungkin akan membuatkan penyerang muda yang memberikan kelebihan untuk skuad warga kota ini terpaksa untuk dikeluarkan. Beliau berikan signal yang seolah-olah ada kesukaran baginya. Penonton yang hadir di Stadium Likas pada malam ini adalah 6.462 orang. Terima kasih atas kehadiran. Hampir 6.500 penyokong yang hadir ke Stadium Likas memberikan sokongan padu untuk Sabah walaupun setelah ditumpaskan sebelum ini yang membuatkan rekod tanpa tewas mereka di tempat sendiri di Liga Super itu dipecahkan. Tetapi dalam aksi ini ada bahaya untuk mereka mengalami kekalahan kedua berturut-turut di tempat sendiri di Liga Super. Tandukan baik dari Pak Tesu. Farhan cuba melakukan percubaan. Ada tandukan. Oh, Pak Tesu cantik pergerakannya dan tertampan ke gawang.
pertama, sentuhan yang mengenai Sebastian Abanzini yang menewaskan Mendoza. Tandukan Sadir Ramdhani itu baik, dan kredit jaringan ini akan diberikan kepada siapa? Jika tepat ke pintu gol, maka ini milik Pak Tesu. Sabah datang lagi, hantaran ke tengah, mereka mendakwa mengenai tangan. Bola jatuh untuk Wilkin pula. Sadir Ramdhani mengenai Marco Zirdum. Wilkin, Farhan, hantaran tak melepasi Marco Zirdum. Kamal Azizi juga tandukan. Daniel Ting masih lagi di atas. Hantaran untuk Ramon, tetapi datangnya Kevin Mendoza. Tetapi Sabah datang dengan garang di penghujung permainan. Pak Tesu mungkin akan dikreditkan dengan jaringan ini. Gol ke-7 dalam Liga Super. Dan beliau masih lagi gerangan penjaring terbanyak untuk Sabah dalam Liga. Jika sebelum ini sama antara beliau, Darren Lock dan juga Sadil. Dan yang terbaru, Stuart Wilkin. Hantaran ini baik sekali lagi. Kamal Azizi dalam masalah. Bola mengenai tangan. Tetapi sentuhan terakhir mungkin saja daripada Farhan Roslan. Apabila Kamal Azizi diberikan 1001 masalah daripada hantaran jauh Sadir Ramdhani ini. Ada sentuhan dengan tangan, tetapi milik siapa? Milik Farhan. Sepakan percuma untuk Kuala Lumpur City. Suhu yang semakin tinggi. 4 gol dibagi sama rata. Oh, bijak gerakan sekali lagi daripada Sadir Ramdhani. Dia cuba untuk melepaskan Ramon Machado. Inafikan dan percubaan susulan Gary Steven Robert. Sabah memberikan semuanya, tetapi masih lagi belum cukup. Dan respon KL City ialah Khair Jeffrey Jones dan juga Kenny Paraj. Tapi perhatikan di sini, Sadil cantik melepaskan Ramon, namun tidak dapat untuk menumpaskan Kevin Mendoza. Yang ternyata berang apabila ada ruang buat Ramon Machado. Pemain sudah pun mempunyai 6 gol dalam 6 aksi pertamanya di Malaysia. Zafri Yahya dan juga Saravanan dibawa keluar untuk Khair Jeffrey Jones dan juga Kenny Paraj. Persoalan, jika akan adanya jaringan kemenangan, nampak seolah-olah akan ada rampasan. Oh, melayang Hakimi Azim. Apabila ada rempuhan dari Gabriel Perez. Carry dirompak, Hakimi masuk, Gabriel Perez juga. Tujuh minit yang terakhir. Jangan tinggalkan siaran ini kerana ada kemungkinan ada drama di penghujung permainan. Klimaksnya mungkin akan ada. Nazirul Naim dengan ambilan. Hantaran ke far post, Kalifoko maukannya namun dipersalahkan. Sabah juga menekan, KL City juga menekan. Kedua-duanya mahukan jaringan kemenangan. Hantaran yang agak terlalu ke belakang ataupun terlalu dekat dengan garisan keluar untuk dikejar oleh Mendoza.
Avanzini. Oh, cantik antara Lolo sini. Menggerakkan Nazirul Naim, namun perhatikan Stuart Wilkin cukup penting, atau Rizal Ghazali cukup penting pergerakan daripadanya untuk menafikan larian Nazirul. Rizal Ghazali datang pantas untuk terus melakukan penafian. Kenny Avanzini. Oh, cantik sekali lagi melepaskan Hakimi. Masuk di sebelah kanan, antaran untuk Nazirul Naim. Dilambungkan sekali lagi, namun adanya Rizal ke belakang semula. Satu antaran mencari pemain di halam kawasan penalti, namun Sebastian Avanzini dipersalahkan. Pertemuan di udaranya dengan Daniel Ting. Ramon di sebelah kanan. Pergerakan sekali lagi dilakukan oleh Sabah. Farhan, Wilkin, Gary Steven Robert untuk Gabriel Perez. Ko Kwang Min kini di sebelah kiri. Bola untuk Gary Steven Robert. Cuba berpusing mencari ruang. Bersentuhan ke belakang. KL City sudah pun bertahan beramai-ramai. Pak Tesu yang menghasilkan jaringan penyamaan ini. Sadil Ramdhani. Khair Jones melakukan tugasnya. Nenak Pacina tahu bahawa Sabah akan menyerang dari sebelah kanan dengan kerap dengan adanya Sadil Ramdhani. Oleh sebab itu masuknya Khair Jeffrey Jones. Rizal akan melakukan lontaran jauh. Pak Tesu mungkin antara sasarannya. Ditanduk keluar oleh Gali Foko, namun dipersalahkan pula apabila pertemuan di udara berlaku. Untuk melibatkan Kenny Palraj yang baru saja dibawa masuk. Beliau juga antara yang baru saja pulang dari kecederaan. Tolakkan Pak Tesu terhadap Kenny Palraj. Ada 19 kekasaran secara keseluruhan. Hampir sama, 9 Sabah, 10 KL City. Tetapi apa yang sama ialah statistik yang paling penting dalam mana-mana perlawanan bola sepak. Itu statistik di atas sebelah kiri skrin anda. 2-2. Kasaran terhadap Rama Machado. Kenny Palraj berikan sepakan percuma di tempat yang agak berisiko untuk pemain seperti Sadil Ramdhani mengantar bola berbahaya. Beliau dan juga Daniel Ting di belakang bola. Ryan Lambert cuba memberikan sedikit kacau untuk Sadil Ramdhani. Sadil mengantar. Tandukan dari Hakimi. Kita di minit terakhir, tidak termasuk tambahan masa. Dan Sabah cuba menekan untuk jaringan kemenangan. Rizal mengantar. Ada sentuhan baik. Gabriel Perez. Dan Sabah. Dan semangat yang tak pernah
Mendoza. Dan Gabriel Perez masih lagi di atas, mendapatkan sentuhan paling penting. Jaringan keduanya di Liga Super. Tetapi betapa pentingnya jaringan tersebut. Dan Kuala Lumpur City tersentak sekali lagi. Dari KL City bawa masuk Akram Mahinan di tempat Avanzini. Cece Kipre juga masuk untuk menggantikan Rome Morales. Kalifoko berada di harapan. Naziro. KL City mencuba sedaya upaya, kehilangan imbangan pula Naziro. 1-2 baik. Karis Steverobat cuba menggunakan kepantasannya, namun Kenny Paraj menidakkan. Tetapi backheel itu tiada pemain KL City untuk menerimanya. Dan kini KL City yang perlu untuk melakukan kejaran. Gabriel Perez meletakkan Sabah di harapan buat kali kedua di penghujung aksi. Sentuhan agak berbahaya sebenarnya daripada Farhan. Lambungan jauh. Tandukan daripada Kalifoko. Nampak Tesu memastikan keadaan dapat ditenangkan. Cantik daripada Sadil. 3 lawan 3 sekarang ini untuk Sabah. Sadil Ramdhani cuba masuk, melepaskan Rahman Machado. Dan masih lagi bersama dengannya. Cuba melepasi. Cantik. 2 pemain dilepasinya. Rahman Machado. Dan Kenny Paraj dengan sentuhan untuk memastikan KL City masih dalam permainan. Akram Mainan menggantikan Ryan Lambert. Dan Cece Kipre mengambil tempat Avanzini. Tapi perhatikan sekali lagi, Rahman Machado selain daripada mesin gol, ini juga boleh dilakukannya. Melepasi Khair Jones, melepasi Matko Zirdum. Tetapi Kenny Paraj datang. Pendek saja kali ini. Pak Tesu melakukan perkara yang bijak, meletakkan bola di situ saja, tapi sepakan gol untuk KL City. Dia akan cuba diambil pantas oleh Kevin Mendoza. Zirdum. Kalifoko dadaan. Khair Jones. Hantaran ke tengah. Dan Damian Lim mendapatkannya, walaupun Cece Kipre dan Rome Morales kedua-duanya berada di tempatnya, berada di tempat mereka. Namun Damian Lim di tengah-tengah mendapatkan bola itu terlebih dahulu. Hantaran berkualiti, hantaran berbahaya. Damian Lim sudah membaca. Dan Sabah kembali di landasan kemenangan. Mereka dikecewakan pada minggu lalu apabila rekod tanpa tewas di saingan Liga di tempat sendiri lebur. Tetapi mereka bangkit daripada ketinggalan 1-2 apabila KL City menerbalikkan kelebihan daripada Stuart Wilkin oleh Rome Morales dan juga Hakimi Azim. Tetapi kebangkitan Sabah yang diinspirasikan oleh Pak Tesu dan kemudiannya sentuhan